السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan kita daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi pada teknik yang ke-10 untuk tadabbur peringkat pertengahan, iaitu menjaga disiplin dalam menerima riwayat Israiliyat. Permulaan kepada perbahasan teknik ke-10 tu muka surat 118. Dan penulis hafizahullah ta'ala telah mendatangkan 11 contoh Israiliyat dan kisah palsu yang berlegar dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir, yang sekiranya kisah itu dibaca tanpa ada panduan ilmu yang baik dalam berinteraksi dengan kisah-kisah huraian kepada ayat Al-Quran ni, maka mungkin kita akan mengambil jalan mudah, iaitu semua kisah itu diterima dan disampaikan. Kita dah bahas beberapa kisah. Kisah pertama kita dah bahas, iaitu balasan kerana makan buah khuldi yang disandarkan kepada Nabi Adam AS dan juga Hawa. Kisah kedua pun kita dah bahas. Nabi Adam AS disingkirkan dari syurga kerana dihasut oleh Hawa. Dan yang ketiga pun kita dah bahas, nama anak Nabi Adam iaitu Habil dan Qabil, yang mana penamaan itu tidak jelas sandarannya sebab Al-Quran hanya menyebut dengan umum sahaja. Sambungan kita pada hari ini ialah muka surat 122. Muka surat 122 ini ialah pendetailan daripada Al-Quran terhadap kisah anak Nabi Adam yang tidak dimaklumkan namanya oleh Al-Quran. Cuma riwayat Israiliyat menyebut namanya ialah Habil dan Qabil, yang mana kedua beradik ni telah berlakunya pertelagahan secara dingin. Taklah pertelagahan tu secara berdepan, secara terang-terang, maknanya ada satu pihak yang tidak mahu melanjutkan pertelagahan atau pergaduhan tu. Cuma satu pihak lagi menyimpan dendam sehingga menyebabkan berakhir dengan pembunuhan. Kita tengok muka surat 122, dia datangkan beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ini ialah merupakan maklumat yang terdapat berkenaan dengan kisah dua anak Adam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah tentang dua anak Adam ini disebut dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat yang ke-27. Ketika mana Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, khususnya kepada musyrikin Mekah, khususnya juga kepada ahli kitab. Tapi dengan sebab ayat tu dia datang dengan umum, alaihim itu termasuk jugalah kita yang akhir zaman ni pun. Sebab kaedah yang digunakan oleh para ulama tafsir ialah al-ibratu bi'umumil lafaz.
mengambil manfaat daripada ayat Al-Quran itu ialah dengan keumuman lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Walaupun ayat ini memang turun untuk terangkan penerangan yang jelas dan benar kepada ahli kitab. Sebab kita pun tahu ahli kitab ini antara jenayah yang diorang buat ialah menambah huraian terhadap ayat-ayat Tuhan. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan yang besar ke atas tangan-tangan yang telah menulis huraian-huraian terhadap ayat Tuhan, lalu mendakwanya ianya bahagian daripada ayat Tuhan. Ini ialah jenayah ahli kitab. Ahli kitab ni kita dah sebut sebelum ni, mereka ini ialah golongan cerdik pandai, cendekiawan daripada kalangan Yahudi dan juga Nasrani, yang mana mereka ini telah melihat keuntungan yang sementara untuk diambil berbanding keuntungan yang lebih besar, iaitu kebahagiaan dan kesenangan di akhirat. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat tu liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan mereka tambah huraian, lalu dakwa itu ya daripada ayat Tuhan untuk membeli sesuatu yang murah harganya, rendah nilainya, iaitu dunia. Kemudian Tuhan sebut lagi fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka besar ke atas mereka yang telah menulis itu, fawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah atas usaha yang mereka lakukan. Beberapa kali perkataan wail itu diulang untuk menunjukkan betapa besarnya bahaya. Kita boleh bayang ayat tu Tuhan sebut dalam surah Baqarah, ayat tentang jenayah ahli kitab ni, untuk memberi makluman kepada orang Islam supaya cerdik pandai dalam kalangan orang Islam, cendekiawan dalam kalangan orang Islam, tidak mengulangi perkara yang sama di kalangan umat ini. Sebab kesilapan ahli ilmu, kesilapan cerdik pandai sukar untuk dirungkai dalam masa yang singkat. Bila mana satu orang cerdik pandai dia bercakap, dia mengeluarkan kenyataan itu akan dipegang, dijadikan pedoman, dijadikan sebagai ilmu pengetahuan oleh sebahagian besar masyarakat. Bahkan mungkin dinobatkan sebagai perundangan negara kerana kata-kata dia. Bila mana benda tu betul tak apa, maka ianya akan menyebabkan berlakunya penerusan kebaikan. Tapi kalau benda tu salah, maka berabad, berkurun benda salah itu akan diteruskan, dan yang mendapat saham ialah orang yang mula-mula mengeluarkan perkataan itu. Kita boleh bayang sebahagian daripada ahli kitab dah meninggal lama dah, tapi saham di atas kesesatan tidak berhenti masuk kepada dia, atas sebab berimannya, percayanya umat-umat yang datang selepas daripada tu terhadap kenyataan dia, terhadap apa yang dia buat daripada huraian-huraian tambahan yang bersifat kepentingan peribadi. Jadi itu ialah bahagian daripada renungan supaya cerdik pandai ulama' daripada kalangan Islam ni tak mengambil sikap tu. Jadi antara jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab ni ialah menambah-nambah fakta terhadap cerita-cerita Al-Quran. Antara contoh penambahan yang dilakukan ialah memperincikan nama dan tempat pada ayat yang tidak diperincikan nama dan tempat bagi sesuatu peristiwa. Contoh ayat yang ke-27 surah Al-Ma'idah ni cerita tentang anak Nabi Adam. Allah Ta'ala sebut pada muka surat 122, kita boleh tengok, watlu alaihim naba abnai Adam. Bacakanlah kepada mereka semua sekali kisah Nabi Adam, dua orang anak Nabi Adam dengan benar. Kita pun tahu perkataan naba dalam bahasa Arab ialah ma la yahtamilu sidqa ma la yahtamilu al-kadhib. Sesuatu berita yang tidak mengandungi kebohongan padanya, itu naba. Adapun khabar ialah apa yang terkandung padanya pembohongan dan juga mungkin bercampur padanya kebenaran. Tapi naba ni memang betul, berita betul, tak dinafikan, fakta yang tak dapat dinafikan. Satu orang yang menafikan an-naba
seperti mana ia menafikan wujudnya matahari di siang hari. Mana benda yang jelas dan terang. Kalau kita tengok, surah Al-Ma'idah ni antara surah yang terakhir turun pada Nabi. Antara 114 surah, Al-Ma'idah dikategorikan sebagai surah yang akhir turun pada Nabi, iaitu selepas Nabi sudah berjaya membentuk komuniti Islam Madinah yang baik dan juga sudah berjaya membuka kota suci Mekah dengan melakukan pembersihan daripada sebarang penyembahan berhala. Kenapa di akhir usia dakwah Nabi baru datang cerita anak Nabi Adam ni? Itu benda yang kita kena fikirkan. Kenapa cerita ni tak datang daripada awal-awal kerja dakwah? Maknanya sewaktu Nabi berada di Mekah, sewaktu Nabi masih lagi buntu untuk nampak jalan, nak pergi ke mana selepas daripada disekat di Madinah. Dia turun selepas daripada orang Islam dah ada tampuk kekuasaan yang elok. Baru ada cerita dua orang anak Adam. Sebab matlamat daripada cerita dua orang anak Adam ini, bila mana manusia ni dalam keadaan senang lenang, maka datang satu musuh yang akan menghancurkan dia, iaitu perasaan dengki antara satu sama lain. Bila mana dah senang, tak ada ancaman, tak ada musuh-musuh yang perlu diperangi lagi, maka syaitan akan mencipta musuh daripada kalangan orang dalam pula. Itu matlamat daripada cerita dua anak Adam. Sebuah keluarga yang aman damai akan terganggu struktur kebahagiaan itu ataupun kelapangan keluarga itu, sehingga datangnya perasaan dengki di antara ahli keluarga itu. Sebab tu dengki ni ada dua martabat. Satu disebut dengan ghil, yang kedua disebut dengan hasad. Ghil lebih bahaya berbanding hasad. Sebab ghil ini, orang yang ada sifat ghil, bahasa Melayu akan terjemah dua-duanya iri hati. Cuma ada beza antara ghil dengan hasad. Ghil ialah orang yang iri hati, tapi dalam masa yang sama masih lagi berwajah elok, masih lagi bersembang baik dengan kita, tapi mengatur langkah untuk menjatuhkan kita secara diam-diam. Yang ini lebih bahaya. Sebab tu antara doa yang Allah Ta'ala suruh kita minta, bahkan doa tu ayat Al-Quran pun, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami daripada kalangan orang-orang yang beriman. Dan jangan masukkan dalam hati kami rasa ragu, rasa hasad kepada orang yang mendahului kami daripada kebaikan. Walaupun ayat ni kalau kita tengok turun untuk memberitahu kepada kita status sebahagian sahabat-sahabat, sebahagian orang beriman yang datang kemudian, mereka ni ada rasa syak dan ada rasa tak puas hati terhadap sebahagian sahabat Nabi yang lebih awal meninggal dunia. Rasa syak. Macam mana Nabi boleh declare dia ni ahli syurga, sedangkan duk dengar cerita khabar angin, dia ni bukanlah pelaku amal soleh yang baik sangat. Itu dia panggil ghil. Dan sikap iri hati ini diteruskan sampai ke zaman kita. Sebab tu ada kelompok yang masih lagi mentohmah para sahabat. Sebab tu ada kelompok yang masih lagi mentohmah orang saleh yang telah lama mati. Tuan-tuan boleh bayang, ada sebahagian orang di akhir zaman ni yang juga nak kepada perasaan itu, nak bela perasaan tu. Golongan pencaci maki sahabat ni bermula daripada zaman awal lagi. Zaman sahabat tu ada lagi, dah ada dah pun. Dan ideologi itu diteruskan sampailah kepada zaman kita. Bahkan kalau kita tengok, bukan hanya didominasi oleh orang-orang yang sebangsa dengan sahabat, iaitu orang Arab. Didominasi juga oleh orang-orang Melayu kita pun. Di kalangan cerdik pandai Melayu kita pun hebat juga kutuk sahabat. Saya selalu terfikir, apa faedah kita bergaduh dengan sahabat? Sahabat Nabi ni dia bangkit di padang mahsyar dengan amal kebaikan yang banyak, dengan keimanan yang hebat. Termasuk jugalah kebaikan yang akan masuk ke dia ialah orang-orang yang mencaci maki dia. Orang-orang yang mencaci maki sahabat, akhirnya segala kesilapan sahabat itu akan ditimbunkan kepada dia.
Kalau dia dah habis amal kebaikan. Maknanya orang yang caci maki tu, kalau dia jenis kaki buat ibadah, pahala ibadah dia akan ditarik oleh sahabat. Saya nak sebut ni lah, ni sebahagian orang Melayu kita ataupun sebahagian orang cerdik pandai. Sebab saya ada kenal pasti beberapa orang cerdik pandai lah. Orang duduk universiti, orang belajar agama, orang yang pandai buka kitab Arab, orang yang pandai baca kitab-kitab para ulama yang hebat-hebat, dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang baca Quran, tapi masih lagi ada sikap tak puas hati dengan sahabat. Saya nak sebut satu je. Anda tak rasa rugi ke bangkit di padang mahsyar, tiba-tiba pahala anda ditarik oleh Uthman bin Affan, ditarik oleh Abdul Rahman bin Auf, sehingga mereka pun kehairanan, ni orang mana pula nak bergaduh dengan aku ni? Tuan-tuan boleh bayang, Uthman, Abdul Rahman bin Affan, dia tak nak pun nak bergaduh dengan orang Melayu ni, kita yang nak bergaduh dengan dia. Dia pun terkejut, ni orang bangsa mana dengan hidung peseknya apa, tak pernah ingat pun, zaman dulu tak pernah jumpa muka macam ni. Tiba-tiba nak buat pasal bergaduh dengan aku, tak ada faedah, tak ada manfaat, yang rugi hanya kita. Yang rugi hanya kita. Kalau tak setuju dengan sahabat, tak kata apa-apa, itu lebih baik. Tapi sebenarnya tak boleh ada sikap tak setuju dengan sahabat, sebab memang tak ada bandingan kita dengan sahabat. Mereka memang manusia seperti mana kita manusia, tapi keimanan berbeza. Keimanan berbeza. Sebab tu Nabi sebut, sedekah yang diberikan oleh Abu Bakar tak sama dengan sedekah yang diberi oleh kita, walaupun amountnya sama. Mungkin sebahagian orang kaya zaman kita ni boleh memberi sedekah kepada orang Islam dengan bilangan yang sama yang diberikan oleh Abu Bakar. Boleh beri, tapi belum tentu pemberian itu nilainya sama. Sebab Abu Bakar memberi tanpa ada kepentingan. Kita mungkin memberi kerana ada kepentingan. Kita mungkin beri kerana nak lari daripada cukai LHDN. Zaman Abu Bakar tak ada LHDN pun lagi zaman tu. Kita nak dapat potongan itu, potongan ini. Kita nak ada benefit di samping. Tapi mereka yang awal menyumbang, bersedekah, melakukan korban kepada para sahabat dan juga para orang Islam yang lain tanpa ada kepentingan duniawi yang mereka fikirkan. Cuma saya nak sebutnya ialah, ini ialah antara sikap-sikap jenayah sebahagian daripada ahli ilmu yang merasa diri pandai, tapi hakikatnya menjahanamkan diri, mengasaskan pada benda-benda yang tak baik. Balik semula kepada perbahasan ni, bila mana Allah Ta'ala turunkan cerita dua anak Nabi Adam, Allah Ta'ala tidak mention dalam ayat 27 surah Al-Ma'idah ni namanya siapa, tempatnya di mana. Tapi Allah Ta'ala sebut, إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ketika mana kedua-dua anak Nabi Adam itu melakukan korban, seorang diterima, seorang tak diterima. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Yang tak diterima itu mengatakan, hasrat hati dia, لَأَقْتُلَنَّكَ, aku akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya amalan itu akan diterima daripada orang-orang yang bertakwa. Ayat 27 daripada surah Al-Ma'idah ni mention yang paling utama, apa yang Tuhan nak angkat yang paling utama sekali, ketika mana kamu diminta untuk berkorban, korbanlah yang paling baik daripada hati yang paling bersih. Korban tu datang pada hati yang bersih, dan diberi korban itu ialah bahagian yang paling baik daripada apa yang Tuhan beri pada kamu. Tuhan nak sebut yang tu. Bukan Tuhan nak suruh kita tahu nama dia tu Habil dan Qabil. Dia orang punya pergaduhan ni berlaku di India ke di Hijaz. Bukannya tu. Kajian boleh dibuat, tapi yang lebih utama lagi ialah kita bila mana beribadah, jangan berkira dalam beribadah. Apa sahaja yang Tuhan beri pada kita ni, kita persembahkan dengan sebaiknya. Sebahagian orang, dia tengok ayat ni, dia tengok, oh kita kena korban, kena bagi korban yang baik. Sebahagian orang dia nampak korban inilah korban Idul Adha. Ya, salah satunya ialah, yang dimaksudkan sini ialah korban ketika mana Hari Raya Haji. Bila mana kita nak korban, korbanlah dengan korban yang paling baik. Cari bahagian yang mahal, jangan cari bahagian yang murah, jangan berkira. Sebagaimana kita tak berkira pada urusan-urusan duniawi kita. Ketika mana sebahagian orang dia nak beli gadget, dia nak beli telefon, dia tak berkira.
5,000, 6,000. Dia nak upgrade. Sedangkan telefon itu mengandungi caci maki orang, mengandungi umpatan orang. Tuan-tuan boleh bayang telefon ni dalam grup WhatsApp ni, mengata orang punya banyak, bawa dalam semayang dalam poket. Itu dosa yang dibawa dalam poket. Sekali. Tapi kita telah mengeluarkan duit yang banyak untuk beli benda ni. Sedangkan korban daging, bulunya, kulitnya, itu akan membuka jalan kepada kita di syurga. Jadi ini benda yang kita kena faham. Selain daripada tu, konsep yang nak dibawa daripada ayat ni ialah korban yang dimaksudkan sini ialah memberikan diri yang sebaiknya dalam ibadah. Contoh, bila mana kita nak beribadah, pilihlah beribadah ketika mana waktu tubuh kita masih lagi kuat dan gagah. Sebahagian orang nampak kerja haji, ya, salah satu. Selain pada kerja haji, salat 5 waktu pun pilihlah waktu tengah umur yang gagah lagi. Sebab tu kita akan tengok kebanyakan orang berpesan pada orang muda, awak ni umur dah dekat 30, kerja elok-elok, beli rumah awal-awal. Baguslah pesanan tu. Tapi jarang kita dengar orang berpesan, awak ni umur 30, semayang elok-elok, semayang di masjid. Tapi rumah suruh beli awal-awal. Tapi terlupa rumah yang paling utama dan lebih kekal, iaitu rumah di alam kubur itu. Rumah di akhirat itu lebih diutamakan lagi. Sebab dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang menjaga salat rawatib sebanyak 12 rakaat itu, Allah Ta'ala akan membina rumah kepadanya dalam syurga. Maknanya satu orang muda yang melakukan ibadah lebih baik daripada satu orang tua yang baru melakukan ibadah. Itu tak dapat dinafikan. Melainkan satu orang tua tu dia dah melakukan ibadah daripada zaman muda dia. Waktu dia dah tua, dia kurang sikit buat ibadah pun padan. Sebab zaman muda dia dah loba dalam buat ibadah. Sebagaimana satu orang dia melakukan apa-apa saja benda pada waktu dia berkeinginan, itulah yang paling baik. Sebab tu sedekah yang paling baik ialah sedekah waktu kita pun minat duit tu. Sedekah waktu kita dah tak minat duit. Sebahagian orang dia dah tua dah, dia dah pencen dah. Dah 70, 80. Waktu tu dia tak perlukan duit yang banyak. Tuhan beri pada dia duit banyak, dia pun mudah bagi 5,000, 10,000 dekat orang. Sebab dia tak perlu. Tapi kalau sedekah itu datang daripada orang umur 20-an, orang umur 30-an, yang mana pada waktu tu dia pun nak duit tu, dia minat, yang tu lagi mahal, yang tu lagi utama. Sebab tu sembahyang sunat yang dilakukan ketika mana usia dah pencen, ya bagus, benda tu bagus. Tapi bagi orang yang sibuk bekerja, yang memegang jawatan-jawatan yang hebat, dia pun sibuk beribadah, itu lagi mahal. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan nak sebut, ketika mana kamu korban untuk beribadah padaku, korban itu diterima daripada orang bertakwa. Sebab tu sebahagian orang di waktu kesibukan dia yang terlalu banyak, dia mengorbankan ibadahnya. Sepatutnya dia korbankan dunia dia untuk akhirat dia, bukan dia korbankan akhirat dia untuk dunia dia. Itu ialah simulasi ataupun asimilasi yang terbalik. Sepatutnya satu orang untuk dia dapat kebaikan, dia kena banyak fikir mana ruang-ruang dunia untuk dia korbankan. Sebahagian orang dia sanggup berjauhan pada orang terdekat dia, berjauhan daripada isterinya, berjauhan daripada keluarga dia, sebab melihat peluang kerja di tempat yang dia nak pergi itu lebih baik. Mungkin dari segi bayaran gajinya, mungkin dari segi kemudahan yang dia dapat, akan menyebabkan dia rasa dia lebih terjamin. Tapi jarang sebahagian orang meninggalkan kerja kerana nak dapatkan suasana salat jemaah yang terbaik di tempat tu. Ini jarang orang duk buat. Tapi adalah, saya tak kata di dunia ni tak ada langsung. Saya memang ada jumpa pun sebahagian orang yang sanggup tinggal kerja mewah kerana nak supaya kehidupan seharian dia ni boleh semayang 5 waktu berjemaah di masjid. Saya jumpa orang tu, memang ada pun, dan memang dia sedang menikmati benda tu. Allah Ta'ala tak sangkutkan rezeki dia. Cuma di mata sebahagian orang akan melihat orang ni tak cerdik sebab dia ambil pilihan yang tak menguntungkan dunia. Sedangkan Tuhan sebut al-kayyisu, sedangkan Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang menjaga dirinya dan beramal untuk akhiratnya. Yang ni lebih cerdik berbanding orang yang menjaga dirinya untuk keselamatan dunia dia. Sebab tu kalau kita tengok khutbah Jumaat kita yang terdekat baru ni pun, tentang isu salat subuh berjemaah ni,
Apa yang disebut dalam isi khutbah Jumaat itu ialah bagaimana orang yang salat subuh berjemaah itu diberikan zimmatillah, iaitu penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Perkataan zimmah ni ialah perkataan yang besar. Zimmah ni maksudnya Tuhan tanggung semua benda, keselamatan, selamat kita daripada sebarang kecelakaan, kesihatan yang terjamin. Itu maksud duduk dalam zimmah. Tuan-tuan, hari ni kita tengok sebahagian besar orang, bila mana dia kerja, bila mana dia terdedah dengan risiko-risiko di tempat kerja, dia risau. Dia beli polisi keselamatan, sama ada dia beli insurans ke, takaful ke, untuk jaga diri dia, dengan harapan nanti kalau kena apa-apa yang mencelakakan diri dia, tak putuslah sara hidup dia. Tak putus sara hidup dia, hingga menyebabkan dia rasa dia terjamin. Dia rasa kalau dia aksiden ke apa ke, keluarga dia masih lagi boleh makan cukup, maintenance dia sama macam sebelum dia celaka dulu, sebelum dia aksiden dulu. Nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah pemikiran umum sebahagian orang. Tapi dalam hadis tu Nabi sebut, sesiapa yang salat subuh berjemaah di masjid dengan keutamaan yang paling utama, awal waktu berjemaah, sebelum pada tu ada salat sunat lagi, ada zikir yang elok, dia berada dalam zimmatillah. Zimmatillah lebih agung dan besar daripada zimmatud dunia ataupun apa-apa zimmah yang dibuat oleh orang di dunia ni. Zimmah ni maksudnya perlindungan. Macam mana kita ambil, kita beli takaful lah, perlindungan itu, medical card ke apa, zaman sekarang macam-macam produk itu. Sebab tu keutamaan yang lebih utama untuk dijaga ialah ibadah. Sebab ibadah yang akan menjaga segala-galanya. Ibadah itu menyempurnakan urusan dunia, bukan ibadah itu menyekat urusan dunia. Bahkan berpaling pada ibadah itu ialah benda yang menyusahkan dan menyelerakkan semua urusan dunia kita. Jadi saya bukan nak fokus kepada cerita Habil dan Qabil tu, supaya nak nampak ayat 27 surah Maidah ni dia turun di akhir dakwah Nabi, sebab nak tunjuk apa yang dah kamu dapat ni wahai sekalian orang beriman dan Rasulullah sendiri dah cukup. Sebab tu dalam surah Al-Maidah pun kita akan tengok satu ayat yang Tuhan sebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini disempurnakan kepada kamu agama kamu tanpa sebarang penambahan. Tak perlu dah tambah-tambah apa pun. Buat aja seperti mana yang dah diarahkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan disempurnakan kepada kamu semua nikmat aku. Pertama Tuhan sebut akmaltu alaikum dinakum, aku sempurnakan agama. Atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan juga nikmat. Untuk agama Tuhan guna perkataan kamal. Untuk nikmat Tuhan guna perkataan tamam. Ada beza. Cuma bahasa Melayu yang miskin ni dua-dua kata terjemah sempurna, tambah ataupun penyempurnaan. Dalam agama Tuhan kata agama dah sempurna. Maksudnya apa? Agama ini dah elok dengan wajah sekarang, iaitu wajah waktu turun ayat tu. Waktu, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, ini ialah turun ketika mana Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi, sebagai satu deklarasi umum nak tunjuk pada kita bahawasanya agama pada waktu itu sudah sempurna. Dari segi wajibnya, dari segi sunatnya, dan segala apa saja hukum muamalatnya, hukum faraidnya, semua dah elok. Maknanya tak perlu buat apa-apa modifikasi lagi. Untuk nikmat Tuhan kata, nikmat aku berikan penyempurnaan nikmat pada kamu, tapi nikmat tu masih lagi menerima penambahan. Maknanya umat yang akan datang lepas Nabi Muhammad ni akan lebih moden lagi, akan lebih canggih lagi, akan lebih berinovasi dalam bab keduniaan dia. Tapi inovasi, kecanggihan, perkembangan, development, semua yang berlaku ni bergantung kepada sempurnakah mereka menjaga agama itu. Dia bergantung di situ. Kalau dia kurang sempurna menjaga agamanya, walaupun perkembangan berlaku, perkembangan itu tidak membawa ke arah kebaikan. Macam sama kita sekarang, kita tengok media sosial berkembang dengan sangat pantas. Tapi adakah semua perkembangan itu membawa pada kebaikan? Tidak dilihat perkembangan media sosial sekarang, melainkan peratusan keburukan lebih banyak pada peratusan kebaikan. Ada juga yang baik, tapi sangat banyak yang buruknya.
Jadi itu benda yang kita kena faham. Bila mana kita baca cerita anak Nabi Adam ni, Tuhan nak sebut kedengkian yang ada dalam hati sesama kita membantutkan turunnya rahmat dan keberkatan. Itu benda penting. Tak perlu risaulah Habil ke Qabil ke India ke Hijaz ke, tak perlu risau yang tu. Yang pastinya lah kamu menjadi orang bertakwa, waktu korban yang terbaik, waktu mengedepankan ibadah, kedepankan yang baik. Kemudian kita tengok muka surat 122 lagi. Kisah ini tidak disebutkan secara panjang lebar dalam Al-Quran maupun hadis. Ia disebut sepintas lalu sahaja tentang kes pembunuhan Qabil ke atas Habil. Ia menceritakan keimanan Habil yang kuat kepada Allah berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Okey, lanjutan daripada kisah tu kita boleh tengok dalam buku kita ni, muka surat 122 sampai muka surat 123 tu, surah Al-Maidah ayat 28, 29 dan 30. Allah Ta'ala sebut, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Demi sesungguhnya, ini kata anak Nabi Adam yang diterima korban, jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Maknanya anak Nabi Adam yang dengki dengan adik-beradik dia ni, yang tak diterima korban, dia telah membuat pengumuman nak bunuh adik-beradik dia ni secara terang-terangan. La aqtulannak ialah keinginan nak bunuh secara terang-terangan. Dia sebut, bukan dia sebut seorang diri lepas tu dia rancang, bukan. Ini hasad yang betul-betul jelas. Hasad yang kedua ni ialah memang dia tengok kita, dia meludah. Dia tengok kita, dia menyampah. Ini yang betul hasad. Yang real tu, dia tak menyampahkan muka dia depan kita. Dia masih boleh senyum, tapi dia menyimpan strategi. Dia mengatur strategi. Okay. Tuhan kata pada ayat yang ke-27, ucapan daripada pihak yang bertakwa ni. Sebab penutup ayat yang ke-27 ialah qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ayat 28, Tuhan nak sebut siapakah muttaqin itu? Muttaqin itu ialah pihak yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebab tu kata-kata ataupun dialog anak Nabi Adam ni, dia kata kalau kamu bentangkan tangan untuk bunuh aku, aku tak akan bentangkan tangan untuk bunuh kamu. Tak akan bentangkan tangan untuk bunuh kamu. Sebab apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Poinnya ialah akhafullah. Aku takut kepada Allah. Maknanya orang yang bertakwa, ianya membenarkan perasaan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ini berhubung kait dengan sifat benarnya yang ada dalam hati setiap kita. Sejauh mana satu orang tu dia benar terhadap apa yang dia ucapkan. Ada sebahagian orang dia benar dalam keinginan dunia dia, tapi dia hanya bermuka-muka pada keinginan akhirat dia. Contoh sebahagian orang bila mana dia bekerja, dia menyimpan hasrat 10 tahun lagi saya nak jadi apa, dan dia bergerak ke arah itu. Dia tunjukkan nanti 10 tahun saya nak pergi ke pangkat ni, ke grade ni. Sekarang ni dia sedang menjana diri dia ke arah itu. Dia sedang jadikan diri dia ke arah itu. Contoh ni bulan 12, bulan 1 nanti saya nak, cara kerja saya dah lain dah. Sebab saya nak bulan 12 tahun depan saya sudah berpindah, tak duduk lagi luar bilik, sekarang nak masuk dalam bilik pula. Kalau kerja pejabat lah, duduk luar bilik ni kira pangkat rendah, nak masuk dalam bilik pula, nak ada bilik sendiri. Dia punya keinginan dia. Tak apa, saya tak kata benda tu salah, teruskan. Tapi kalau keinginan dunia dia disalurkan ke arah keinginan akhirat, itu lebih baik. Contoh, dia sekarang mungkin timbalan, belum lagi jadi pengarah, baru timbalan mengarah. Timbalan ni taklah sebesar kuasa pengarah. Dia hanya wakil. Sebab tu Indonesia dia tak panggil timbalan, dia panggil wakil pengarah. Maknanya kalau pengarah tak boleh pergi, dia lah yang pergi. Kalau pengarah tak boleh potong ribbon, dia kena potong ribbon. Biasa buka bangunan baru kan, kerja potong ribbon. Sebab tu saya ada jumpa satu orang timbalan pengarah ni, dia kata, payah ustaz, saya kerja potong ribbon je. Yang kerja buat keputusan orang atas, yang potong ribbon tu saya. Potong ribbon ni walaupun gajinya mahal, tapi ialah tak ada kuasa sangat. Okay. Kalau dia nak naik ke peringkat yang atas, dia menyimpan hasrat akhirat dia. Saya kata pada kawan tu, haji kalau naik pangkat tinggi, lepas pada ni mesyuarat kena stop sebelum salat fardu. Aim ke arah tu, itu lebih baik.
Daripada kita nak susun atur orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, lebih baik kita bergerak ke arah akhirat. Maknanya kita menyimpan hasrat. Nanti kalau saya pegang jawatan ni, saya nak ubah sistem pentadbiran sini, apa-apa urusan akan berhenti setengah jam sebelum salat. Dan saya tak rasa itu ialah bab daripada membantutkan urusan dunia. Saya menyimpan ke arah itu. Itu bagus. Maknanya dia jadikan dunia dia sebagai laluan akhirat dia. Inilah yang disebut oleh Hasan Al-Basri, ij'alid dunya matiyatuk. Jadikanlah dunia itu tunggangan kamu ke akhirat. Jangan kamu ditunggang oleh dunia sehingga kamu jahanam akhirat. Jadi ini benda yang perlu diingati. Sebab tu kadang-kadang kita ni terleka, tak dapat dinafikan. Terleka itu memang ada pada manusia, tapi terleka kita hendaklah jadi orang yang cepat sedar. Sebab tu saya pernah bagi contoh di sini mungkin, bagaimana satu orang bila mana dia terleka yang tak dapat disedarkan, maka kita akan tengok dia akan rugi banyak ataupun dia memilih benda yang tak ada nilai. Contoh, tuan-tuan nak pergi KL, daripada Perlis pergi KL. Tujuan memang nak pergi KL. Tujuan memang nak sampai KL. Kita dah rancang, kita dah bagi tahu orang-orang dekat KL tu nak buat apa-apa tentatif kita. Tiba-tiba tu orang start kereta, sampai dekat RNR mana, Gunung Semanggul ke apa, jadi terminat tempat tu. Sampai kat Gunung Semanggul, oh seronok sini, tak jadi pergi KL. Bagi tahu dekat anak-anak, kita bercuti di sini sahaja. Kita tak pergi dah KL. Lepas tu bagi tahu lagi kat anak-anak, kita pun akan sekolah di sini, kita akan buat rumah di sini lah. Kita Perlis pun kita tak balik, KL pun kita tak pergi. Kita duduk sini. Adakah itu orang yang benar dan jelas matlamat dia? Tak jelas. Mana ada? Sebahagian orang, dia sampai hebat tara mana pun, kondusif tara mana pun RNR itu, dia tetap jelas dia nak pergi KL. Dia jumpa adik-beradik dia, dia jumpa saudara mara dia, dia RNR. Dia tetap kata, saya nak cepat ni, nanti jam sana. Saya nak pergi. Walaupun adik, nanti dulu, ni nak belanja makan ni. Tak apa, sana makan sedap lagi. Dia macam orang yang nampak akhirat, dia tengok dunia, dunia ada kesedapan dia, tapi dia tak berhenti lama di sini. Sebab tu bila mana dia bertelagah dengan adik-beradik dia di dunia, dia akan pilih untuk mempercepatkan konflik tu bagi selesai. Sebab tak padan nak bergaduh di sini lama-lama. Kita nak kena pergi ke tempat yang lebih utama, yang lebih kekal, yang lebih baik lagi daripada tempat sekarang ni. RNR, hanya RNR. Ia bukan tempat untuk kita melabur semua harta kita di situ. Tak padan. Semua usaha kita dihabiskan di situ. Tak padan. Jadi inilah nak sebut pada kita bagaimana cerita anak Nabi Adam yang benar. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-28, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udz zalimin. Maksud dia dalam ayat yang ke-29 tu, Allah Ta'ala sebut, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Inni uridu an tabu. Kita tengok terjemahan dia satu-satu. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu jadilah engkau dari ahli neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga dia tergamak membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu jadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Ayat 29 ni masih lagi kata-kata anak Nabi Adam yang bertakwa ni. Dia kata inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku mahu engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maknanya dia tak nak adik-beradik dia ataupun dia tu pergi ke dosa lain. Dia sekarang dah diterima korban dia oleh Allah Ta'ala. Kalau dia nak bertekak dengan adik-beradik dia, dia nak memanjangkan konflik ni, akhirnya dia telah mengalihkan tapak kaki dia daripada orang bertakwa jadi sama taraf dengan orang yang nak bergaduh dengan dia. Kalau dia layan pergaduhan adik-beradik dia ni, dia yang asalnya Tuhan terima dah, dia yang asalnya telah diberi label orang bertakwa, dia yang dah ada ketakutan dalam hati dia terhadap Allah Azza wa Jal, tiba-tiba dia stop sekejap, lepas tu dia nak layan pergaduhan itu. Akhirnya kalaulah mati waktu tengah bergaduh, waktu tengah berhasrat nak bunuh, adakah kematian tu kematian yang baik? Tak. Sebab kematian tu akan jadi sama taraf. Maknanya dia dengan yang nak bunuh dia sama taraf. Semuanya menyimpan hasrat buruk dalam diri.
Jadi itu Allah Ta'ala nak sebut ciri-ciri orang bertakwa ialah segala keburukan orang tak terkesan pada diri dia. Ini penting. Sebab tu orang selalu sebut, bila mana nak bagi faham kita ni hidup atas dunia, jangan terkesan dengan keadaan sekeliling. Jadilah seperti ikan di laut, walaupun berada dalam air yang masin, kita taklah makan ikan tu dengan dagingnya yang masin. Tak makan. Dia tak terkesan. Melainkan kita sapu garam, lepas dia mati tu, baru dia jadi ikan masin. Tapi waktu dia hidup, ikan tu hidup di air yang masin, tidak memasinkan diri dia. Itu kehidupan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Dia hidup dalam komuniti yang teruk pun, dia tak teruk. Dia ada kekuatan dalaman yang menjadi dawafik, pembawa faktor, dia sentiasa kuat. Kemudian penutup ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Lalu tinggilah keinginan yang nak bunuh tu untuk membunuh saudaranya, lalu dia bunuh saudara dia, fa asbaha minal khasirin. Jadilah dia orang-orang yang rugi. Jadilah dia orang-orang yang rugi. Cumanya Allah Ta'ala nak sebut, kalau kita tengok ayat yang ke-27 muttaqin, ayat yang ke-28 akhafullah, orang yang takut pada Allah. Ayat yang ke-29 orang baik tak terkesan dengan orang jahat. Ayat yang ke-30 orang jahat akan dirundung rasa rugi. Dan ayat yang ke-31 yang muka surat 123 tu, bila mana Tuhan hantar burung gagak nak ajar kepada yang baru lepas bunuh orang ni macam mana nak urus jenazah ni, penutup ayat 31 Tuhan sebut fa asbaha minan nadimin, dia menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi orang-orang yang berada pada bahagian keburukan, yang akan masuk dalam diri dia ialah perasaan rugi, perasaan menyesal. Orang yang bertakwa pada Allah, yang masuk pada diri dia ialah takut pada Allah dan tak terkesan dengan keburukan. Jadi cerita anak Nabi Adam, kalau tidak ada tokoh tambah daripada Israiliyat, akan melahirkan generasi Madinah yang terbaik pada waktu itu. Memang dah lahir dah pun. Cuma kalau kita faham, ayat tu turun di usia dakwah Nabi yang akhir, maknanya Nabi nak sebut, binalah akhirat kamu, binalah keutamaan akhirat kamu lebih utama daripada membina keinginan-keinginan dunia kamu. Itu yang penting. Tapi kalau kita disibukkan dengan riwayat Israiliyat, kita akan jadi macam itulah. Kita akan jadi macam nak cari Habil dan Qabil, nak pergi travel sampai India, nak tengok kubur Habil dan Qabil ni panjang tak ke mana. Dia lari pada tujuan. Sebab tu ahli kitab yang jahat, mereka punya matlamat ialah melarikan orang daripada faham kitab tu dengan baik, sehingga orang faham dia lain, sehingga orang fokus benda lain. Itu antara benda yang berlaku. Sebab tu ahli kitab dia akan cuba pergi divert ke isu lain. Mana orang mai tanya dia, Habil dan Qabil ni kat mana? Dia kata, oh dekat India. Pertemuan antara India dan juga Arab. Duduk situ. Lepas tu orang pun rasa macam nak tengok. Lalu dia pun kata, okey kita boleh pergi tengok. Mari travel dengan saya, bayar je 10,000. Dia balas dah 5,000 je travel tu. 5,000 untuk dia. Akhirnya yang menguntungkan dunia lah dia. Saya tak kata orang buat travel tu salah. Cuma nak katanya, jenayah ahli kitab ni akal dia lah akal dunia. Kecenderungan ialah kecenderungan dunia, bukan kecenderungan akhirat. Tapi bagi orang-orang yang ikhlas, amanah dengan ilmu agamanya, dia akan melihat membawa manusia untuk membina akhirat lebih utama daripada membawa manusia untuk berlega-lega di atas muka bumi, akhirnya tak tahu nak buat apa. Itu lebih utama. Jadi kita berpada situ, insya-Allah untuk kali yang akan datang kita akan sambung kisah yang keempat, muka surat 124, kayu koka dan manipulasi agama. Kita berpada situ saja. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.